Jadi kita teruskan untuk soalan nombor 10. By the way, cikgu minta maaf untuk berkenaan dengan video lama tak upload, jadi rehat lama sikit. Alright, jadi sekarang kita upload balik video dan kita teruskan soalan kita kepada soalan nombor 10 dan masih lagi di dalam Trial LMAT 2021 paper Selangor set 1 kertas 1. Okey, untuk soalan nombor 10 di sini yang kita ada adalah given that diberi y sama dengan 3x kuasa 2 tolak 2x campur 3, cari nilai dy dx apabila x sama dengan 2. Okey, so kita kena cari dy dx dulu. So macam mana nak cari dy dx? So pertama sekali kita senang sajalah, benda ni tak sepatutnya susah. So dy dx akan jadi 6x tolak 2. Alright, so apa yang nak dimasukkan seterusnya adalah masukkan nilai x ni. Okey, substitutekan x sama dengan 2 ke dalam ni. Okey, so macam mana nak buat? So macam biasa, jadi 6 kurungan 2 tolak 2. So kita akan ada 12 tolak 2. So nilai kita adalah 10. Itu sahaja soalan minta. Soalan ni agak direct. Soalan ni agak direct berkenaan dengan pembezaan di sini ataupun dy dx ataupun differentiation. Jadi boleh tengok balik nota macam mana nak buat pembezaan satu persatu. Soalan seterusnya adalah peratus perubahan. Jadi kita kena nampak kat sini approximate change. Bila nampak saja approximate change, kita kena hafal satu formula. Apakah formula dia? Nampak saja approximate change, ingat delta y over delta x equal to dy dx. Okey, apa maksud delta? Delta tu small changes lah ataupun approximate change. Okey, jadi soalan di sini adalah dia nak minta kita cari percentage of the approximate change in y dalam term m. Okey, jadi bila ada sahaja percentage change kat sini, kita kena ada nilai asal dengan nilai yang baru. Alright, so bila ada percentage change, kita kena, antara benda yang kita kena ada adalah original value. Okey, kita juga kena ada new value. Okey, maksud new tu yang telah dimodify ataupun yang dah berubah lah. Okey, so tak apa, kita cari satu persatu dahulu. So pertama sekali kita dah merujuk kepada soalan di atas di mana dy dx sama dengan 6x tolak 2. Okey, sebab dia soalan dia berkaitan dengan yang atas, tak ada masalah. Sekarang kat sini dia kata nilai x. Okey, nilai x x value di sini nilainya berubah daripada 2 menjadi 2 campur m. Okey, jadi kita fahamkan yang kat sini adalah initial value of x. Initial value of x kat sini ataupun initial x sahaja, kita faham nilai asal dia adalah 2. Tetapi disebabkan ada pertambahan nilai m, itulah menjadikan bahawa small changes of x kat sini adalah nilai m. Itu adalah nilai asal dia. So apabila initial x value ni sama dengan 2, apakah y value initial dia pula? Kita boleh cari. So macam mana nak cari y value initial kat sini? Kita masukkan nilai initial 2 ke dalam equation asal. Ingat, masukkan ke dalam equation asal. Apakah equation asal? Equation asal adalah ini. Jadi apabila kita masukkan x ke dalam equation asal kat sini, kita kena banyak sikit lah jalan kerja dekat sini. Alright, so when x equal to 2, y sama dengan apa equation asal kita ada tadi? 3x kuasa 2. 3 kurungan 2 kuasa 2 tolakkan dengan 2 kurungan 2 campur dengan 3. Okay, alright. Yang soalan yang ke bawah ni kita tengok kemudian, tak ada masalah. Yang ni kita tengok kemudian, jangan tengok lagi. So kita dah masukkan nilai ni. Jadi kita kiralah y sama dengan 3 darab dengan 4 tolak dengan 4 campur 3, kita akan ada 12 tolak 1, kita ada 11. So nilai asal untuk initial value of y kat sini, apabila x sama dengan 2, y sama dengan 11. Kita dah tahu dah nilai asal y dengan nilai asal x. That's fine. Okay, barulah kita boleh faham untuk nak buat soalan kat sini. So dia minta approximate change of y. Apakah approximate change of y? Jadi approximate change of y, kita pindahkan delta x ke kanan di sini, dia akan jadi delta y sama dengan dy dx darabkan dengan delta x. So dy dx berapa? Dy dx kita adalah 6x tolak 2 tadi. 6x tolak 2 dan darabkan dengan delta x. Delta x ni pula berapa? Delta x yang kita ada adalah nilai dm. Okey, nilai dm. Adakah macam ni saja? Tidak. Apa yang kita kena buat? Kita kena substitutekan. Nak subskan apa? Substitutekan x sama dengan 2 nilai asal dia. Bila kita substitutekan, apa akan jadi di sini? Dia akan jadi 6 darab dengan 2 tolak 2
And then darabkan dengan M, kita akan ada 12 tolak 2, itu adalah 10M. Okey, jadi kita dah tahu bahawa delta Y dia adalah 10M. Jadi nilai baru dia adalah 11. Okey, nilai baru dia pertambahan baru dia adalah 10M. Jadi nilai Y yang baru, Y new adalah 11 campur 10M. Itu pemahaman dia. Okay, itu pemahaman dia. Sebab X baru adalah 2 campur M. So daripada sini, macam mana kita nak fahamkan percentage changes dia ataupun percentage of approximate change kat sini. Jadi pemahaman dia adalah disebabkan percentage kat sini yang baru, jadi nak kira percentage dia, formula dia kena ingatlah bahawa new tolak dengan original, bahagikan dengan original dan darabkan dengan 100%. Okey, darab dengan 100%. So di sini cikgu buat di sini nilai baru adalah 11 campur 10M, tolakkan dengan nilai asal adalah 11, bahagikan dengan nilai asal dia adalah 11 juga, darabkan dengan 100%. Memang banyak sikitlah jalan kerja. Cikgu harap cikgu terang ni jelaslah. Okey, biar semua boleh faham. Okey, jadi daripada sini 11 tolak 11 potong, dia akan jadi 10M over 11 darabkan dengan 100%. Jadi berapa? Bolehlah tekan kalkulator dan sebagainya, bahawa 10 over 11, okey, darabkan dengan 100%, kita akan dapat kat sini adalah 90 per 11%. So dia akan jadi 90 10 per 11 M%. Itu pemahaman dia. Ataupun boleh je kita buat sini 1000 over 11 M%, tak ada masalah. Okey. Kalau lah nak tukar kepada desimal pun tak ada masalah. Okay, alright. So dia akan jadi 90.91 pun boleh jadi 90.91 M%. Tapi kena ingatlah M tu, jangan lupa M. Okay, alright. Jadi itu adalah cara untuk kita nak buat soalan di sini. Cikgu harap penerangan cikgu jelas. Okey, jom kita teruskan untuk soalan seterusnya. Soalan di sini adalah berkenaan dengan pengamiran. Di bawah ditunjuk kat sini bahawa diagram phi show the curve y equal to x square. Ni curve kat sini y equal to x square intersect the straight line AC at point B. Point B adalah intersection dia. Okey, jadi sebelum apa-apa cikgu faham, baca soalan dulu, tak ada masalah. Okey, kita baca dulu. It is given that the equation of straight line AC y and the gradient, gradient at the curve at point B adalah 4. Dia kata kecerunan kat sini adalah nilai dia 4. Okey, so M kat situ nilai dia 4. Adakah perlu guna dan sebagainya? Kita pun tak tahu, kita tak baca soalan lagi. Cari rantau P. Maksudnya area of region P, luas rantau dia. So, bila nak cari luas rantau, kita kena gunakan kaedah pengamiran, di mana pengamiran tentu dan kita ada limit daripada lower limit ke upper limit. Jadi untuk nak tahu lower limit, kita nampak luas rantau P kat sini. Rantau P kat sini adalah yang tergantung kat atas ni. Okey, yang tergantung di atas ni. Cikgu boleh plankan bahawa macam mana kita nak dapatkan P di situ. Cikgu boleh plankan bahawa kalau ini paksi Y, ini paksi X. Ini adalah garis lurus tadi tu. Okey, garis lurus tadi tu. Cikgu ambil daripada 0 hingga K. Alright, cikgu ambil semua ni. Alright, cikgu ambil semua daripada bawah, daripada straight line tu, dan cikgu tolakkan dengan cikgu lukis satu-satu. Tolakkan dengan curve kat sini, di mana kat sini pun K. Alright, asalnya ada straight line lagi ni, tapi cikgu tolakkan dengan di sini. Jadinya bila yang kesemua daripada bawah straight line, tolakkan bawah daripada curve line, tinggallah baki P kat situ. Tapi apakah nilai K kat sini? Nilai K ni kita kena cari dia. Bila kita kena cari dia, kena ingat dia adalah point of intersection, ataupun kita fahamkan dia point pintasan, yang memintas. Jadi untuk nak fahamkan, nak dapatkan koordinat, fahamkan kaedah Poisson kat sini. Cikgu nak tunjuk bahawa kaedah Poisson, di mana Poisson tu merujuk kepada apa? Poisson tu merujuk kepada singkatan kepada formula yang cikgu nak ajar di sini, di mana Poisson merujuk kepada point of intersection. Bila point of intersection, apa yang kita kena buat? Kita kena buat simultaneous
equation. Ataupun apa-apa simultaneous equation, fahamkan dia, kita dah dapatkan point of intersection. Jadi kita ada dua equation kita kat sini. Dua equation kita kat sini adalah y equal to x square plus with 3. Alright, dan y sama dengan y campur x sama dengan 9. So nak dapatkan simultaneous equation sebagainya, kena tahulah macam mana kaedah dia. Jadi kaedah dia kat sini adalah kita kena substitutekan linear ke dalam non-linear. Okay, so di sebelah kanan adalah linear. So cikgu ambil y di sini. So y sama dengan 9 tolak x. Masukkan di sebelah kiri di sini. Jadi 9 tolak x sama dengan x square campur 3. So pindahkan semua ke kanan. Kosong sama dengan x square campur x campur 3 tolak 9. So x square campur x 3 tolak 9 sama dengan negatif 6. So daripada sini boleh terus tekan kalkulator apakah dua nilai x kita. So A sama dengan 1, B pun positif 1 dan C adalah negatif 6. Kita akan dapat dua nilai x iaitu 2 dan negatif 3. X sama dengan 2, x sama dengan negatif 3. So masukkan balik ke kanan untuk dapatkan nilai y. Apabila x sama dengan 2, y sama dengan 9 tolak 2, y sama dengan 7, y sama dengan 9 tolak negatif 3. So y sama dengan 12. Sebab 9 negatif dengan negatif akan jadi positif. So dia akan jadi tambah. Okay, so dua koordinat yang kita dah jumpa kat sini adalah 2 dan 7, dan di sini adalah negatif 3 dan 12. Yang mana yang logiknya di graf di sini? Yang logiknya adalah 2 dan 7. Kenapa 2 dan 7? Disebabkan di sini adalah x nilai dia, koordinat dia positif. So nilai k di sini sepatutnya nilai dia 2. Sebab apa? Koordinat dia 2 kat sini. Okay, jadi kita dah faham lah. So barulah kita boleh plankan kita punya kamera tentu kita, bahawa kamera tentu dia akan jadi daripada 0 hingga 2, dan equation of y di sini iaitu equation of y adalah 9 tolak x. Dia kena ingatlah 9 tolak x dx. Ini adalah garisan garis lurus kita dan equation dia. Of course kita kena ambil y as a subject. Tolakkan dengan daripada 0 hingga 2 equation of quadratic atau equation of non-linear ataupun curve line kat sini, x square campur 3 dx. Okay, alright. So daripada sini kita boleh buat manual. Sama ada nak buat manual boleh, ataupun nak tekan kalkulator pun boleh, tak ada masalah. Okay, tak ada masalah. Cumanya kalau kalkulator ni kita akan ada jalannya panjang sikit lah. Okay, tapi siapa-siapa yang ada kalkulator yang mudah ataupun class Wiz memang mudah lah, tak ada masalah. Tapi di sini cikgu nak tunjuk macam mana membuat manual. Kalau adik-adik nak tekan kalkulator, silakan, tak ada masalah. Okay, just tekan je kalkulator, jimat masa. Video ni just untuk membantu pemahaman adik-adik dan sebagainya. Okay, so di sini kita akan dapat di sini 9x tolak dengan x square over 2, daripada 0 hingga 2 tolakkan dengan x 3 over 3 campur dengan 3x daripada 0 hingga 2. Cikgu buat cepat-cepat sikit lah. So di sini akan jadi 9 darab dengan 2 18 tolakkan dengan 4. 2 square adalah 4, 4 bahagi 2 adalah 2. Okay, tolakkan dengan 0. 0 dengan 0 akan jadi 0, tak ada masalah. Di sini pun sama, 2 kuasa 3 adalah 8, 8 per 3. So 8 per 3 campurkan dengan 3 darab 2 adalah 6. Okey, dan tolakkan dengan 0 dengan 0, dia akan jadi 0. Apa akan dapat kat sini? 18 tolak 2 adalah 16. 16 tolakkan dengan 8 per 3 campur 6. Jadi 6 darab dengan 3 adalah 18. 18 dengan 8, 26 per 3. So 26 per 3. Okey, kita tolaklah bahawa 16 tolakkan dengan 26 per 3. Kita akan dapat bahawa nilai dia 22 per 3. 22 per 3 unit square. Ataupun sebab di sini dia kena luaskan, ataupun kalau tak nak unit square pun macam ni pun boleh. 7 1 per 3. Okey, 7 1 per 3 unit square. Ataupun nak tulis dalam desimal pun boleh, 7.33 unit square. Itu adalah cara untuk kita dapatkan luas rantau P. Jom kita teruskan untuk soalan yang seterusnya pula, di mana soalan yang seterusnya adalah berkenaan dengan volume. Okey, bila berkenaan dengan volume kat sini, selalu soalan pengambilan dia akan ada berkaitan dengan volume. Jadi kat sini adalah
find the generated volume in term of pi when the region Q. Kat mana region Q kat sini? Region Q adalah di bawah curve line. Okay, di bawah curve line. So is revolve 360 about the x-axis. So apabila dia cakap about the x-axis, belakang mestilah dx, kena faham. Dan apabila volume, kena letak pi di hadapan. Okay, jadi luas rantau Q ni pula limit dia berapa? Daripada 0 hingga berapa? Daripada 0 hingga 2. Okay, alright. Dan ingat, bila volume, kita punya equation kena squarekan dia. Apakah, macam mana nak squarekan dia dan sebagainya, yang itu terpulang, yang itu kita tengok kemudian. Tapi di sini apakah equation di dalam dia? Equation curve line adalah x square campur 3. So dia akan jadi x square campur 3. So kita kena squarekan dahulu. Bila kita squarekan dahulu, barulah kita boleh buat dengan mudah. Ataupun macam cikgu cakap, kalau dia nak tekan kalkulator, tekanlah macam mana pun boleh, tak ada masalah. Kalau tekan kalkulator, lagi mudah lah. Okay, lagi mudah. So cikgu buat manual kat sini, pi daripada 0 hingga 2, kembangkan dahulu maksud x square campur 3, darabkan dengan x square campur 3 dx. Okay, pi 0 hingga 2, so di sini akan jadi x kuasa 4. Di sini akan jadi 3x square campur 3x square campur 9 dx. Pemudahkan lagi, tak apa, kita ada. Jangan gelojoh lah bila buat. Jangan gelojoh. Sabar, okey. Campur dengan 6x square campur 9 dx. Barulah kita boleh integratekan dia. So integratekan dia, pi macam biasa letak je kat luar. X kuasa 5 over 5 campurkan dengan 6x kuasa 3 over 3 campurkan dengan 9x daripada 0 hingga 2. Apa yang boleh kita pemudahkan? 6 bahagi 3 adalah 2. Alright, so kat sini boleh tulis balik sama dengan 2 lah. So x kuasa 5 over 5 campurkan dengan 2x kuasa 3 campurkan dengan 9x, limit daripada 0 hingga 2. Dan kita masukkan 2 ke dalam dan kita tolakkan dengan kosong di sini. Pi jangan kacaukan dia, biarkan dia. Okay, so dia akan jadi, yang ni kita kena cepatkan lah. 2 kuasa 5 sama dengan 32 over 5 campurkan dengan 2 kuasa 3 adalah 8. 8 darab 2 16 campur 16 campur dengan 18. Okay, tolakkan dengan 0 bahagi 5, tetap kosong. 2 darab 0 0, 9 darab 0 0. So tolak dengan kosong. Okay, pi 32, ni semua ni tekan kalkulator lah. 32 per 5 campurkan dengan 16 campurkan dengan 18, kita akan dapat 42 per 5. Okay, 42 per 5 kat sini boleh tulis 42 per 5 pi, ataupun dalam desimal dia berapa, 40.4 pi kat sini, mana-mana pun boleh. Jadi itu adalah cara untuk kita buat pengamiran tentu dan soalan volume di sini. Jadi kalau adik-adik kurang faham, boleh rewind video ni banyak kali, okay? Ataupun of course cikgu suggestkan sambil play video ni, sambil buku di tepi laptop ke, atas meja ke, dengan phone ke, tak kisah, buku kena sentiasa ada untuk sentiasa rujuk. Alright, kalau still tak faham juga, boleh tinggalkan komen di bawah untuk soalan lanjutan. Okay, dan boleh join di grup Telegram di link di bawah. Okay, jadi kita teruskan kepada soalan seterusnya.